Baik, tadi kita dah bercakap berkenaan dengan media sosial, medium pengajaran dan juga pembelajaran. Kali ini kita nak bercakap berkenaan dengan orienteering. Apakah ia? Dia sebenarnya satu perkara yang menggunakan navigasi dengan peta dan kompas untuk mencari pelbagai mata di kawasan yang tidak dikenali dan juga sering sukar untuk diikuti sebenarnya. Peserta ini sebenarnya dipanggil orienteers bermula dengan mendapatkan peta topografi orientasi yang disediakan yang mempunyai butiran khusus kawasan. Untuk itu sebenarnya orienteering ni kita kata boleh bercakap mencabar minda dan fizikal juga sebenarnya kalau kita pernah melakukannya. Tapi untuk bercakap berkenaan dengan orienteering dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Puan Haji Norihan Silik, Pengarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas, dan juga Encik Teknologis Muhammad Syafari Mat Ishak, Pengarah Program MPIOC 2023. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kerana menjemput kami pada malam ini. InsyaAllah. Terima kasih juga Puan dan juga Encik kerana sudi bersama kita di Lensa IPT. Untuk kita nak cakap berkenaan dengan orienteering di sebenarnya, Puan, mungkin ramai penonton di luar sana baru pertama kali mendengar ataupun mungkin ada yang kurang jelas berkenaan dengan sukan orienteering ni. Jadi mungkin Hajah boleh berceritakan sikit berkenaan dengan sukan orienteering ni. Okey. Sukan orienteering ni memang jarang orang mendengarnya ya. Kalau kita di orang untuk IPT lah ya biasanya. Jadi sukan orienteering ini merupakan satu sukan yang memerlukan koordinasi mental dan fizikal. Ya. Dan dia juga adalah merupakan sukan seperti merentas desa. Masa kita zaman dulu kita gunakan dia konsep merentas desa. Tetapi sekarang dalam keadaan orienteering ini kita memerlukan kepakaran yang tinggi tentang membaca peta dan kompas bagi mencari checkpoint yang telah pun kita tetapkanlah. Untuk pengetahuan ya, sebenarnya sukan orienteering ini ada 4 jenis yang diiktiraf oleh, yang dikawal oleh International Orienteering Federation, iaitu yang pertama mountain bike orienteering, yang kedua ialah ski orienteering, yang ketiga ialah trail orienteering, dan yang keempat iaitu food orienteering. Food orienteering. Saya kira makanan. Bukan food. So dia sebenarnya sukan ini telah pun diiktiraf dalam sukan Olimpik pada 1977 lagi. Baik. Jadi saya percaya Encik Syafari juga merupakan seorang yang aktif dalam sukan orienteering. Jadi mungkin Encik boleh jelaskan sikit berkenaan dengan sukan orienteering dengan sukan-sukan lain. Katanya tadi Hajah kata dengan merentas desa. Merentas desa mungkin kita dah tahu jalannya kan. Orienteering ni banyak benda nak kena fikir, banyak benda. Kalau sesat kan macam mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sukan orienteering ni beza dia dengan sukan lain. Sebenarnya dia boleh menggunakan konsep smart runner lah. Smart runner. Smart runner ni maksudnya kita berlari dan kita sambil membaca peta untuk kita dapatkan kat mana CP itulah. Kalau biasa kita masuk maraton ni dia one way je. Dia ikut je arah yang telah ditetapkan lah. Orienteering ni kita tak ada arah yang khusus. So peserta tu boleh ikut strategi dia sendirilah, strategi dia sendiri. Tapi di samping dalam masa yang sama dia kena berfikir ke mana dia nak pergi. Kat situ yang mencabar minda masing-masing lah kat situ. Jadi yang menariknya dia bila mana bagi atlet-atlet yang biasa masuk sukan maraton, mungkin dia ada timbul perasaan dia akan boleh menang. Tetapi sebenarnya dalam sukan orienteering ni macam mana kita nak strategiskan diri kita lah. Kita nak baca peta dan kat mana yang kita nak target untuk kita pergi, itu yang penting lah. Jadi sebenarnya Puan, kalau ikut cerita Encik tadi, mungkin ada yang dah pernah dengar caranya macam mana, tapi sukannya masih baru kita kata Hajah ya. Tapi kenapa Puan memilih untuk promosikan sukan orienteering? Ya, walaupun sukan orienteering ni adalah satu sukan yang baru di Malaysia, tetapi peminat-peminat sukan telah pun menceburkan diri dan sangat berminatlah untuk meneruskan. Jadi sebab itu kenapa Polisas mempromosikan sukan orienteering ini disebabkan oleh kita sebenarnya mempunyai atlet-atlet daripada segi pelajar dan juga pensyarah yang sentiasa mengambil bahagian dalam sukan orienteering, baik di
peringkat antarabangsa dan kita mendapat tempat dalam kedudukan yang baik. Dan sebab itulah kita merasakan bahawa kita boleh membudayakan sukan ini kepada pelajar-pelajar IPT dan kepada pelajar-pelajar politeknik dan college community. Itu sebenarnya. Tapi sukan ni kita tak nak dia terus mungkin satu fasa je dia dikenali, ramai penyertaan, satu masa dia tenggelam. Jadi pihak Polisa sebenarnya saya percaya diberi mandat untuk terus mempromosikan sukan orienteering. Jadi apa antara kaedah yang digunakan untuk jadikan dia terus popular? Jadi sebenarnya sukan kita cuba memperluaskan sukan orienteering bukan baru sekarang. Sebenarnya kita dah buat pada tahun 2018. Iaitu pertama kali diadakan dan pada 2019 kita menganjurkan lagi dan kita dapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Dan oleh sebab itu selepas pandemik ini pada tahun 2023 ini kita menganjurkan International Malaysian Policc International Championship Orienteering ini adalah bersama-sama penganjurnya iaitu Tourism Pahang. Dan kita juga membuat kerjasama dengan Majlis Sukan Politeknik Malaysia. Itu sebenarnya satu yang besar. Ya, betul. Kalau penyertaan pula dari segi peringkat politeknik sahaja ke? Okey, untuk penyertaan sebenarnya yang menariknya sukan ni dia disebabkan oleh dia di bawah Badan Induk Dunia, International Orienteering Federation. Jadi peserta-peserta macam contoh sekarang kita daftar di bawah dia untuk pertandingan ni, jadi dah ada dalam kalender dunia. So peserta yang datang semuanya daripada kebanyakan daripada antarabangsa dan sekarang ni kita dah ada 7 negara sebenarnya. Dan yang terlibatnya seperti Great Britain, Switzerland, Japan, Singapura, Indonesia untuk kali inilah. Dan penyertaan pun sekarang ni dah mencecah 300 lebih lah penyertaan. Jadi kebanyakan atlet ni dia menyertai ni untuk dia nak duduk dalam kedudukan world ranking dunia, sebab hujung tahun nanti akan ada World Championship. World Championship di Malaysia? No, di Eropah. Di Eropah. Jadi sebab bila kita dah diiktiraf untuk penganjuran ni di bawah IOF, secara langsung atlet ni akan layak untuk pergi World Orienteering Championship. Kalau bagi yang IPT pula, dia layak untuk pergi World University Championship. Jadi itu sebab banyak atlet Eropah yang datang. Dan alhamdulillah kali ini kita ada 2 lah, daripada Switzerland dan juga daripada Great Britain. Untuk dia orang kumpulkan poin dan nanti melayakkan dia lah untuk pergi. Baik. Tahun ni merupakan tahun yang ketiga Polisas mengendalikan MPIOC MPIOC lah. Jadi mungkin tahun 2023 ni adakah ia berjalan seperti biasa saja ataupun ada kelainan sikit yang ditambah? Untuk tahun 2023 ini sebenarnya kita akan berlangsung pada 12 hingga 14 Mei 2023. Maknanya lepas raya lah, tak lama lagi lah. Jadi sebenarnya kita menganjurkan bertempat di Majlis Sukan Pahang iaitu di Bandar Indra Mahkota Kuantan. Dan ianya seperti saya maklumkan tadi, kita buat secara bersama dengan Tourism Pahang dan juga Majlis Sukan Politeknik Malaysia, serta terdapat juga agensi-agensi yang terlibat secara langsung untuk menyokong program kita ini, iaitu seperti Tourism Malaysia. Kita ada Majlis Bandaraya Kuantan, kita ada Tourism Malaysia, kita ada juga selain daripada itu kita ada daripada Majlis Bandaraya Kuantan. Kemudian kita juga sebenarnya untuk makluman, kita sebenarnya ada juga membuka untuk pelajar-pelajar sekolah. Jadi di samping itu ada dengan Kementerian Pendidikan. Dan lain pada itu, untuk makluman, konsep kali ini yang kita ketengahkan adalah lebih bersifat edutourism dan untuk meningkatkan pelancongan di negeri Kuantan lah terutamanya. Maksudnya selain 4 kategori yang Hajah katakan tadi, ada kategori subkategori di bawah tu. Kategori umur pula. Kita menjemput juga daripada co-curriculum pelajar-pelajar supaya mereka diberi peluang untuk didedahkan sebagai nilai tambah untuk mereka mendapat merit apabila memohon ke sekolah-sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Jadi Encik mungkin dah 3 tahun kita melangsungkan MPIOC ni. Jadi macam mana dengan penyertaan tahun-tahun sebelum dengan tahun 2023 ni? Okey, bagi penyertaan last of course lah kita buat sebelum COVID 2019. Last tu memang waktu tu kita ada 11 buah negara yang terlibat dan penyertaan dia mencecah sehingga 400 lebih.
waktu tu, tapi kemudian kita COVID. So 2023 ni lah kita mula balik. Walaupun agak menurun, tetapi walau bagaimanapun dia tetap permulaan yang cukup baik juga. Ada 7 buah negara termasuk Malaysia, dan penyertaan pun 300 lebih lah. Jadi kat situ sebenarnya kita punya sasaran kita pun insya-Allah pada tahun 2025 adalah tahun melawat Malaysia. Dan ini yang mungkin daripada persediaan awal kita nak ni lah. Sebab macam atlet dunia pun dia dah kenal kita sebenarnya. Kenal melalui kita punya penganjuran yang sebelum ni. So dia confident lah bila kita masuk je dalam kalender dunia. Jadi nampak papar yang Malaysian politisi itu dia dah tahu yang ni ada satu penganjuran yang biasa dia orang ikut lah. Di Polisas bila dah kali yang ketiga ni, tahun-tahun mendatang menjelang ke 2025 visit Malaysia, apa antara perancangannya? Kita memang bercadang akan mengadakan kerjasama dengan Tourism Pahang lagi dengan tujuan untuk kita menarik minat pelancong-pelancong untuk datang, terutamanya di negeri Pahang lah, of course kan. Jadi mereka sangat positif untuk menjadikan ianya sebagai satu takwim ke dalam kalender pelancongan Malaysia. Itu sebenarnya satu pendekatan yang sangat baik juga ya, bila kita bersama-sama dengan Tourism Pahang dan sebagainya untuk promosikan bukan sekadar Malaysia, Pahang, tetapi sukan yang diperkenalkan daripada posisi. Mungkin bila dah ramai, maka bila dah visit Malaysia tu ramailah yang masuk. Persediaan Polisas sendiri macam mana? Sedia ke nak Koko ada 10,000 penyertaan? Sudah. Okey, dari segi persediaan alhamdulillah lah, bila kita macam sekarang pun kita ada banyak agensi bersama kita. Macam kita pun kita dah ada macam 2 bahagian lah. Satu bahagian mau kepada teknikal. Jadi Persatuan Orientering Malaysia dia memang support kita. Sebab Persatuan Orientering Malaysia ni dia the only persatuan yang memang lisensi daripada IOF lah. And then lagi satu bahagian kita mau kepada tourism, pelancongan. Jadi kat situ bila macam contoh yang akan berlaku ni pun pada bulan 5 ni insya-Allah yang akan berlaku pun atlet-atlet yang join ni, so kita pagi tu kita event, and then petang tu kita akan buat tour lah di Kuantan tu pelancongan, dan yang tu kita serah kepada pihak tourism pula. So pihak tourism yang akan bawa dan memperkenalkan di Pahang ni apa yang ada dan sebagainya. Itu antara orang kata kolaborasi yang baiklah antara kami dengan pihak. Kebaikan jugalah untuk pelajar-pelajar IPT kerana kita merasakan bahawa di samping kita ada co-curriculum, misalnya kadet wataniah, bomber, mereka telah pun diberi knowledge tentang bagaimana penggunaan kompas, peta, dan sekarang ni dalam melalui sukan ini mereka dapat menggunakannya secara praktikal. Boleh aplikasikan. Baik, tadi kalau ikutkan tentatifnya daripada 12, 13, 14 Mei. Yes. Ya, betul. Jadi 3 hari tu orientering sahaja. Tak, dia 12 bulan tu pendaftaran. Petang tu adakan sesi taklimat. Taklimat dan sebagainya. Sebab kita menggunakan teknologi, menggunakan GPS, kita pakai alat namanya DIBA. So kita akan buat macam briefing sikit. And then kita akan hari Sabtu tu 13 bulan kita akan mula dengan World Ranking Event. Yang ini untuk dapatkan kedudukan terbaik dunia lah. Jadi yang tu pada hari Sabtu. Petang sesi lawatan lah. Sesi lawatan visit di Kuantan lah. Dan hari Ahad baru National Ranking Event. Okey. Setakat, saya nak tahu jugalah setakat 2019, tahun sebelumnya dan 2023. Paling banyak penyertaan tahun bila? Kalau ikut memanglah macam saya maklumkan tadi, penyertaan yang paling ramai pada 2019 tu. 2019? Sebab waktu tu melibatkan 11 buah negara. 11 buah negara. 6 daripada Eropah. Kemudian kita COVID. Jadi this year yang kita buat permulaan, sebab untuk buat permohonan tu melibatkan rancangan daripada 2022 lagi. Tapi macam saya bagi tahu pada 2023 ni walaupun kita hanya ada 6 buah negara, 7 buah negara termasuk Malaysia, tapi 2 daripada Eropah dan bakinya daripada Asia. So jumlah penyertaan pun 300 lebih. Dan kat sini sebenarnya atlet-atlet dunia dah mula datang ke Malaysia semula sebab kita nak tarik dia balik. Sebab dia COVID kan, nak bagi confident dia betul.
penyertaan masih lagi dibuka lah. Ya, masih lagi dibuka. Dan boleh juga datang secara walk-in nanti. Oh, okey, boleh. Alright, baik, terima kasih. Mungkin kita berada di penghujung slot, kita nak dengarkan sikit antara kata-kata akhir dan juga harapan daripada Hajah berkenaan dengan penganjuran kejohanan orientering ini sendiri. Saya berharaplah program ini akan akan berjalan lancar seperti yang kita jadualkan dan dapat mengangkat nama Polisisi sebagai salah satu sukan orientering. Jadi kita juga dengan secara tak langsungnya didapat mempromosikan Malaysia sebagai salah satu lokasi orientering antarabangsa. Selain daripada itu, kita juga secara tak langsung menarik pelancong-pelancong luar dan sekurang-kurangnya dapat merancakkan ekonomi dan juga pelancongan di Malaysia dan khususnya lah di Kuantan. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat, baik daripada peserta-peserta, daripada agensi-agensi yang memberikan kerjasama, pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar serta komuniti setempat yang memberi sokongan yang padu supaya program ini berjalan dengan lancar. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Lensa IPT lah pada kali ini untuk kita ucapan Hari Raya tadi. Dan selamat Hari Raya. Dan selamat Hari Raya juga. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Hajah Rehan Silik, Pengarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisar, dan juga Encik Teknologis Muhammad Syafari Mak Ishak, Pengarah Program MPIOC 2023, bercerita berkenaan dengan orientering mencabar minda dan fizikal. Untuk saya fahamkan awal-awal tadi pun agak mencabar minda juga. Alhamdulillah sekarang dah faham. Mungkin kita jumpa di Kuantan nanti. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kepada penonton Lensa IPT. Lepas ni kita ada satu lagi slot bersama dengan Alia dan juga Azli. Okey, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.